Kita sambung lagi tentang sirahnya Nabi, sirah para Nabi dan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana agar kita mempelajari sirah Nabi ini, agar kita tahu perjuangan para Nabi, para sahabat, para ulama, para anak-anak yatim sahabah, mereka memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita kenal sejarah seseorang, semakin kita cinta kepada seseorang. Semakin kita kenal seseorang, semakin kita cinta seseorang. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila kita cinta, kenal menakik-menakiknya, sifat-sifatnya, kita akan cinta kepada orang yang kita kenal. Bagaimana kalau kita kenal sahabat-sahabat Nabi, perjuangan mereka, kita kena ajar akan anak-anak kita untuk mengetahui akan sirah-sirah Nabi, agar ini tidak tertinggal. Generasi ke generasi ini mereka tidak kenal Nabi mereka ini siapa, mereka tidak kenal sahabat-sahabat Nabi yang dijamin akan Nabi Muhammad masuk syurga itu siapa. Minggu lepas kita bahas tentang, kita cerita tentang sedikit sebanyak kehidupan Sayyidina Abu Bakar. Yang mana Sayyidina Abu Bakar salah satunya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imannya Sayyidina Abu Bakar ini kalau ditimbang dengan umat manusia, kurung ke kurung, generasi ke generasi, kalau ditimbangkan imannya Abu Bakar, maka berat lagi imannya Abu Bakar dibandingkan imannya siapapun. Itu keistimewaan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga Sayyidina Abu Bakar dijuluki, dipanggil akan Nabi Muhammad dengan julukan As-Siddiq. Orang yang membenarkan perkataan Nabi, tidak ada ragu-ragu di dalam jiwa mereka. Setelah Nabi Muhammad turun daripada Isra wal Mi'raj. Nabi Muhammad turun daripada Isra wal Mi'raj, orang kafir menguasai kaum muslimin ketika itu. Mereka menyatakan bahawasanya kalau cerita ini disampaikan kepada kekasih Muhammad sekalipun, mereka akan ingkar dengan cerita tersebut. Akan tetapi apa? Apa terjadi kepada Sayyidina Abu Bakar setelah Abu Jahal bertemu dengan Abu Bakar? Abu Jahal menyatakan, hal tusaddiqu kitba Muhammadin, adakah kamu masih percaya dengan tipu daya bohongnya Muhammad? Maka di situ semua tidak mempercayai, masih lagi ada ragu-ragu. Para sahabat masih lagi ada ragu-ragu, yang mana mereka tidak mempercayai perkataan tersebut, melainkan Sayyidina Abu Bakar mempercayai ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dijuluki akan Nabi Muhammad As-Siddiq. Dan malam ini kita cerita sedikit sebanyak tentang setelah Sayyidina Abu Bakar adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar ini diceritakan di dalam Sirah An-Nabawi. Sirah Nabawi, bahawa Sayyidina Umar ini sahabat yang mana apabila dia sudah jadi sahabat Nabi, dia paling salah satunya sahabat yang paling dekat juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling dekat juga dengan Nabi. Ketika itu Abu Bakar, setelah Abu Bakar masuk Islam, para sahabat lain masuk Islam, Sayyidina Umar ini lama sedikit daripada sahabat-sahabat yang lain. Dia lama sedikit dan dia orang yang begitu disegangi, orang kafir ketika itu segan dengan Sayyidina Umar Al-Khattab ini, kerana Sayyidina Umar Al-Khattab ini ada nama. Dia ini ada nama di kota Mekah ketika itu. Siapa yang tidak kenal Sayyidina Umar Al-Khattab? Orang yang tegas, berani, hebat, jujur. Ketika itu dia sudah dengar bahawasanya Muhammad itu sudah bawa berita-berita yang membuatkan mereka ini terkejut dengan beritanya Muhammad ini. Lalu dia berazam dalam hatinya, dia kata bagaimana?
aku nak cari satu masa, satu malam, aku nak ngintip Muhammad, aku nak cari Muhammad mana dia duduk dan aku nak dengar apa mulutnya itu berkata. Lalu Sayyidina Umar pergi berjalan di keliling Kaabah, ternyata Muhammad ada di situ. Ketika itu Nabi Muhammad ada di situ. Bila Nabi Muhammad ada di situ, Nabi Muhammad baca Al-Quran. Nabi Muhammad baca Al-Quran, lalu Sayyidina Umar menyatakan, Sayyidina Umar ini terdengar. Dia dengar bahawasanya Nabi Muhammad ini baca Al-Quran. Bila dia dengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, dia menyatakan, sesungguhnya Muhammad ini orang yang pandai penyair, orang yang pandai syair. Syair ini, Nabi Muhammad ini pandai syairnya. Sedangkan Nabi Muhammad membaca Al-Quran. Tapi dia dengar itu, macam Nabi Muhammad ini zaman Arab dulu, orang-orang Arab ini terkenal dengan syair-syair yang terkenal. Mereka terkenal dengan syair-syair. Syair, apa ni terkenal dengan syair? Jauh sikit. Terus dengan syair. Jadi apabila dengar seperti itu, orang-orang Arab dahulu mereka ini mengagumkan syair mereka. Siapa yang pandai lukis syair tu, ayat-ayat syair ini diletakkan di Kaabah. Diletakkan di Kaabah. Di keliling Kaabah, siapa yang hebat tentang syair-syairnya. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendengar Sayyidina Umar datang dan Nabi Muhammad membaca Al-Quran ketika itu. Yang pertama Sayyidina Umar sangka bahawasanya itu syair. Terus Nabi Muhammad diulang lagi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengulang lagi ayat Al-Quran surah At-Taha. Lalu Sayyidina Umar ini renung bahawasanya Sayyidina Umar menyatakan, bukan ahli syairnya. Akan tetapi dia ahli tenun. Tenun ni orang yang tilik manusia. Tenun ni adalah orang manusia yang tilik manusia ketika itu. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab pulang ke rumahnya. Bila Sayyidina Umar Al-Khattab pulang ke rumahnya, lalu Sayyidina Umar ini tak boleh tidur. Dia tidak boleh nak tidur ketika itu. Teringat bahawasanya orang baca Al-Quran ini, cukup kesan tu. Orang kata bahawasanya kalau orang yang tak tenang duduk dalam jiwanya, kalau dia ini tak tenang duduk, ya kan, baca Al-Quran. Apabila orang ini baca Al-Quran, maka hidupnya ini tenang. Tenang hidup. Tu kalau orang yang tak pandai membaca Al-Quran, hidupnya itu gelisah. Hidupnya ini gelisah. Dekat sedikit. Hidupnya ini gelisah. Maka orang baca Al-Quran ini hidupnya tenang. Tenang. Jiwa tenang. Air muka pun tenang kalau kita tengok dia, kalau dia sentiasa membaca Al-Quran. Tenang. Ya, walaupun dia kulit gelap, ya, tapi kalau dia sentiasa membaca Al-Quran, sentiasa berwuduk, maka hidupnya itu rasa tenang. Jadi Sayyidina Umar ini pulang teringat ya. Apabila teringat Sayyidina Umar Al-Khattab ini teringat, lalu Sayyidina Umar pergi, berjalan, keluar daripada rumahnya, malam hari ini keluar daripada rumahnya, pegang pedang ketika itu. Ketika itu Sayyidina Umar pegang pedang, keluar, dan pedang Sayyidina Umar ini kalau dia tak marah, di hadis menyatakan Sayyidina Umar kalau dia tak marah, pedangnya ini, kalau dia marah, pedangnya ini tidak ada dalam busunya, tidak ada dalam sarungnya. Dia keluarkan, dalam sarungnya itu dikeluarkan. Sayyidina Umar apabila dia nak marah sama orang, pedangnya itu dikeluarkan, sarungnya itu dikeluarkan daripada pedang itu dikeluar daripada sarungnya, letak di tepi. Orang tahu bahawasanya Sayyidina Umar ini tengah marah. Kayak itu. Lalu ketika itu bertemu dengan satu sahabat Nabi, yaitu saudara ibunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara ibunya Nabi Muhammad bertemu di jalan ketika itu. Lalu saudara ibunya Nabi Muhammad, saudaranya Aminah ini bertanya kepada Sayyidina Umar, "Wahai Sayyidina Umar, kenapa kamu keluarkan pedangmu daripada tempat sarungnya?" Apa Sayyidina Umar menyatakan? "Aku nak bunuh Muhammad. Aku nak pancung Muhammad." Apa jawabnya saudaranya Aminah, ibunya
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan kalau kamu bergaduh dengan Muhammad, kalau kamu bermusuh dengan Muhammad, kamu akan bergaduh dengan kaum-kaum Muhammad. Jadi orang Arab ini dia berpuak, dia berkaum. Kaum Quraisy, kaum Bani Hanim, Bani Zubair. Kaum-kaum ini apabila kita menghina kaumnya akan mengeluarkan taring-taring kaum mereka. Nak menunjukkan kepada mereka, mereka ini kuat, ada di kota Mekah ketika itu. Nak tunjukkan kepada mereka, jangan kamu menghina kaum-kaum orang. Setiap kaum ini ada ketua-ketuanya. Ada ketua-ketua mereka ketika itu. Lalu apabila dengar seperti itu, Sayyidina Umar Al-Khattab mendengar bahawasanya saudaranya Aminah berkata, wahai Umar, kalau kamu bunuh Muhammad, urusanmu ini panjang. Urusanmu ini adalah apa? Urusanmu panjang. Lalu Umar menyatakan kepada saudaranya, ibunya Nabi Muhammad, dia menyatakan bahawasanya, kenapa kamu boleh berbicara seperti ini? Adakah kamu mengikut Muhammad? Sayyidina Umar berkata kepada saudaranya Aminah, dia kata, kenapa kamu katakan seperti ini kepadaku? Adakah kamu mengikut Muhammad? Apa jawab pamannya ataupun saudaranya Aminah ini? Dia menyatakan, wahai Umar, kalau aku mengikut Muhammad itu perkara biasa. Kalau aku mengikut Muhammad itu adalah perkara biasa. Tapi ketahuilah wahai Umar, saudaramu Fatimah sudah mengikut Muhammad dengan Sa'id, dengan suaminya, dia sudah mengikut Muhammad. Bila dengar seperti itu, Sayyidina Umar ini, Allahu Akbar, keluar daripada tempat tersebut, pergi rumah saudaranya Fatimah. Pergi rumah saudaranya Fatimah. Pergi rumah saudaranya Fatimah, ketika itu dibuka pintu oleh Sa'id. Sa'id buka pintu. Ketika itu bila Sa'id buka pintu, Sayyidina Umar menyatakan, adakah kamu mengikut Muhammad? Adakah kamu mengikut Muhammad ya Sa'id? Sa'id menyatakan, ya. Kenapa kamu mengikut Muhammad? Sa'id menyatakan, wahai Umar, ni aku bagi keterangan kepadamu. Andai kata agama yang benar ini bukan agamamu, bagaimana? Contoh, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, contohnya kebenaran ini tidak ada dalam agamamu. Bagaimana? Kebenaran yang selama ini kita cari, kebenaran ternyata dalam agamamu tidak ada. Bagaimana wahai Umar? Tidak ada dalam agamamu. Agamamu tidak memiliki. Bagaimana? Bila dengar seperti itu, Sayyidina Umar menyatakan, ya Sa'id, adakah kamu nak tinggal agama yang telah dibawa akan ayahmu, datukmu, keturunanmu daripada dahulu sampai sekarang? Bila kamu bertemu dengan Muhammad, kamu tinggalkan agama tersebut. Apa Sa'id menyatakan, wahai Umar, cuba kamu dengar perkataanku dengan Fatimah, saudaramu ini, andai kata dalam agamamu itu tidak ada kebenaran, adakah kamu nak ikut kebenaran tersebut? Sedangkan dalam agamamu yang kamu miliki, tidak ada kebenaran. Tidak ada kebenaran di agama tersebut. Adakah kamu mau ikut? Bila dengar seperti itu, Sayyidina Umar orangnya panah barang. Orangnya ini samsing garam. Bila dengar seperti itu, dia pukul Sa'id. Suaminya Fatimah. Dia pukul suaminya Fatimah. Dia pukul sampai bengkak muka ni sampai jatuh. Sayyidina Umar. Lalu Fatimah datang, isterinya datang ini, lalu pegang Sayyidina Umar tampar, pecah mukanya Fatimah, saudaranya. Lalu keluar darah. Bila keluar darah, Sayyidina Umar mau pijak Fatimah tersebut. Dia lihat saudaranya itu tersungkur, jatuh dan keluar darah, dia tinggal. Dia tinggal ketika itu. Dan dia pulang dan dia terkesan. Dia fikir. Lalu dia minta kepada Fatimah, tunjukkan bukti kepadanya apa kemuliaan Muhammad. Dan apa yang kamu baca tadi itu apa? Lalu Fatimah ini tunjukkan satu surat lembaran yang Allah SWT turunkan kepada Muhammad, suruh dibaca ketika itu. Lalu mau dipegang lembaran tersebut, Fatimah menyatakan, wahai Umar, anta najis, kamu ini adalah najis, tak layak kamu pegang ayat Al-Quran ini, adalah ayat Al-Quran ini benda yang suci, benda yang bagus. Kamu tidak layak. Kalau kamu mau pegang, kamu pulang, mandi, bersih, kamu datang pulang.
Bila seperti ini dia pulang mandi sebenarnya pegang. Dia pegang ayat Al-Quran itu. Bila pegang ayat Al-Quran, hatinya lunak. Sayyidina Umar ini walaupun dia garang, walaupun dia samseng, Allah setelah dia masuk Islam, orang yang paling tidak boleh dengar Al-Quran, menangis. Bila dia dengar Al-Quran, dia menangis. Masya Allah, dia menangis. Itu Sayyidina Umar, walaupun dia garang, bagaimanapun. Ya kan? Pergi ketika itu. Sayyidina Umar pergi. Setelah itu pergi nak bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar pergi rumahnya cari Nabi Muhammad. Ini dia cari Muhammad. Di mana Muhammad? Dia cari, ternyata di situ ada Hamzah, ada Rasulullah, dan ada sahabat-sahabat yang lain. Ingat bahawasanya si Hamzah ini orang yang Hamzah ni kalau dia nak marah sama orang itu bulu ini boleh tembus baju ini. Hamzah ini orang yang sampai orang kafir itu paling benci kepada Sayyidina Hamzah. Kerana apa? Sayyidina Hamzah ini di Mekah ini orang digerungi dua. Yang pertama sekali Omar, yang kedua ada Hamzah. Ketika itu Sayyidina Hamzah sudah masuk Islam ketika itu. Sayyidina Hamzah ini sudah masuk Islam ketika itu. Dia sudah masuk Islam ketika itu. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis, Allahumma az Islam bi ahadin umaraini. Nabi Muhammad pernah berdoa para sahabat bahawasanya, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satunya. Kamu datangkanlah salah satunya Omar ini. Omar ketika zaman Nabi ini ada dua orang Omar. Omar Al-Khattab, satu lagi Omar, diceritakan dalam hadis, satu lagi Omar juga. Jadi Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah salah satu Omar ke sini untuk menguatkan agama. Sekarang ini menguatkan agama sebab tidak ada kekuatan. Kalau ada Omar datang, ketika itu datang Omar. Datang Omar, ketuk pintu, ketika itu Hamzah ada di situ. Lalu sahabat-sahabat lain lihat ketika itu, bila lihat buka pintu, dia katakan, ya Rasulullah, Omar datang, Sayyidina Omar ini, bagaimana nih Sayyidina Omar? Semua sahabat-sahabat lari ketika itu. Kerana apa? Sayyidina Omar ni, bukan manusia je lari kepada Sayyidina Omar, jin lari ke Sayyidina Omar. Nama Sayyidina Omar ini tidak boleh disebut di kaum-kaum jin, tak boleh. Kerana apa? Jin ini cukup takut, kata Nabi Muhammad, cukup takut kepada Sayyidina Omar. Cukup takut kepada Sayyidina Omar ketika itu. Omar tersebut. Lalu Rasulullah menyatakan, isbir, sabar. Mungkin dia datang ini membawa, kalau dia datang, Hamzah, ketika itu Hamzah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, serahkan perkara ini kepadaku, wahai Rasulullah. Kalau Omar datang memeluk agama Islam, kita gembirakan mereka. Tapi kalau mereka datang di sini untuk memusuhkan Islam, aku yang akan membunuhnya Omar tersebut. Tengok, berani kita. Ya, kalau Sayyidina Omar datang untuk memusuhi agamamu, wahai Muhammad, agama kita, maka aku akan pancung Muhammad. Aku akan bunuh Muhammad. Andai kata Muhammad datang membawa kabar gembira, maka kita sanjung Abu Bakar, Sayyidina Umar tersebut. Ternyata Sayyidina Umar buka nak bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata, mana Muhammad? Mana Muhammad? Di mana Muhammad? Lalu Nabi Muhammad keluar. Ketika itu Sayyidina Umar ini orangnya berbicara ini kasar. Cakap ini kasar, tak lembut. Nabi Muhammad keluar daripada tempatnya, pegang bajunya Sayyidina Umar seperti ini. Seperti ini, pegang angkatnya Sayyidina Umar. Pegang seperti ini, pegang di sini. Mau apa kamu Sayyidina Umar? Apa yang kamu mau? Apa yang kamu mau, wahai Umar? Apa jawab Umar? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan layak disembah melainkan Allah. Kamu Muhammad adalah utusan Allah. Semua di dalam rumah Nabi itu Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, selamat. Lalu Sayyidina Umar bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, kalau kamu ini jujur, kenapa kamu nak sembunyikan dakwahmu, wahai Muhammad? Kalau kamu ini jujur, kenapa kamu nak sembunyi? Apa jawab Nabi Muhammad? Ketahuilah wahai Umar, orang Arab ini ibaratkan binatang yang buas. Kita nak tarik hati mereka untuk menerima agama yang baru, walaupun agama ini benar, akan tetapi mereka memusuhi awalnya. Maka di dalam keadaan sembunyi-sembunyi berdakwah kecuali Sayyidina Umar.
Ketika itu umat Islam rasa tertekan ketika itu, hidup tertekan. Ya, ekonomi disekat. Semua tak boleh. Semua ketika itu dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, turun wahyu kepada Nabi agar suruh berhijrah. Ya, hijrah ini sembunyi-sembunyi. Hijrah ke Madinah ini sembunyi-sembunyi. Yang sembunyi ke sana, yang ke sini sembunyi. Lalu Sayyidina Umar ini sebelum dia hijrah, dia keluarkan pedangnya. Dia keluarkan pedangnya itu, dia putar di Mekah. Dia putar di Mekah. Dia menyatakan, wahai penduduk Mekah, aku mau hijrah ke Madinah. Andai kata kalau kamu mau anak kamu jadi anak yatim, halang aku. Kalau kamu mau istri kamu jadi janda, kamu halang. Faham tak maksud dia tu? Ya? Kalau kamu mau istrimu janda muda, kamu halang aku. Tapi kalau kamu mau anak-anak kamu jadi anak-anak yatim, maka kamu halang aku di jalan. Kamu akan dapati bahwasanya anak kamu akan jadi anak yatim, istri kamu akan jadi janda. Harta kamu jadi pusaka. Terdiam penduduk Mekah ketika itu. Siapa yang berani ketika itu? Ya? Lalu Sayyidina Umar pergi dalam keadaan tidak tersekat, tidak fikir bahwasanya orang kafir ini akan sekatnya. Tidak ada. Tidak terfikir beraninya Sayyidina Umar. Lalu setelah Sayyidina Umar masuk Islam, Sayyidina Umar ini isytihar, pergi ke Kaabah, depan Kaabah, menyatakan bahawasanya wahai penduduk Mekah, terimalah agama yang dibawa akan Muhammad. Terima wahai penduduk Mekah, terima. Sampai berani seperti itu Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka keberanian Sayyidina Umar ini iktiraf keberaniannya ini sampai Allah Subhanahu wa taala turun ayat Al-Quran, malaikat datang bagi tahu bahwasanya Sayyidina Umar Al-Khattab ini adalah orang yang lelaki yang akan berani yang akan mendampingimu setelah Hamzah. Maka setelah itu yang beratur, yang buat soft yang jaga Nabi Muhammad ini dua orang. Yang pertama Hamzah, yang pertama Umar, yang kedua Hamzah berjalan. Sayyidina Hamzah ni jangan main-main ya dengan Hamzah ini. Hamzah ni jangan main-main. Orangnya Masya Allah. Orangnya ini Masya Allah. Sayyidina Umar. Maka ini satu kaedah. Ingat betul-betul kaedah ini. Kalau anak kecil, ini kaedah ni saya bagi kaedah ni. Ini kaedah rawatan tentang gangguan ini. Kita bagi kaedah ini. Ingat ini. Apabila anak kecil umurnya itu 5 tahun atau 10 tahun ke bawah. Anak kecil umurnya 10 tahun ke bawah, apabila setiap malam dia menangis, setiap maghrib dia menangis, setiap malam dia menangis, matanya ini terbeliak ataupun dengan keadaan gementarnya, apabila dia menangis setiap malam dan tangannya gementar, ini biasanya gangguan. Ini biasanya gangguan jin. Nak hilangkan bagaimana? Nak hilangkan, ambil satu air, bubur dalam gelas, baca ayat kursi Al-Fatihah 1 kali, baca ayat kursi 1 kali, Amanar Rasul 1 kali, dan baca Al-Fatihah dan 3 kul, terus ambil jari ni. Ambil jari jari apa ni? Jari telunjuk. Jari telunjuk ni celup dalam air, rendam dalam air tersebut, ya kan? Buka bajunya anak kecil tersebut, ya kan? Letak air macam tu biar tenggelam tangan kita ini, letak di situ, tulis Sayyidina Umar Al-Khattab, bahasa Arab tulis Sayyidina Umar Al-Khattab, sambil membaca kita baca tulis Sayyidina Umar Al-Khattab 3 kali, daripada pusat naik ke dada, umur 10 tahun ke bawah. Kamu jangan buat umur 40 tahun. Kalau 40 tahun nanti kena penampor nanti. Ya, ini 10 tahun ke bawah, kalau dia menangis, masuk maghrib dia menangis dan kaku, dia menangis kaku, ambil air tu, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Amanar Rasul, Al-Fatihah 3 kul, celup air dalam tu, letak air dalam gelas, ya. Terus tulis Sayyidina Umar Al-Khattab, ini kaedahnya, ini mujarabnya luar biasa.
Kerana apa? Nabi Muhammad sendiri menyatakan, apabila Saidina Umar lalu di satu tempat atau lewat di satu tempat, maka syaitan iblis tidak akan duduk di situ. Dia akan lewat di jalan yang lain. Kalau Saidina Umar tarik, ada jalan ini, ada jalan ini. Saidina Umar lewat jalan ini, maka iblis ini, jin ini, ya kan, syaitan ini tak lalu jalan ini, dia akan lalu jalan lain. Kerana apa? Takutnya auranya Saidina Umar Al-Khattab. Itu Saidina Umar. Itu Saidina Umar. Di dalam kitab Jauharatut Tauhid, yang mukaddimahnya cerita bahawasanya ketika itu Saidina Umar mau pergi ke Syam ketika itu. Saidina Umar ini mau pergi ke Syam. Bila mau pergi ke Syam, ya, lalu Saidina Umar ini tinggal ridaknya. Ridak Saidina Umar ini ada kain selendarnya, ridaknya macam ni. Dia tinggal di Madinah. Dia tinggal di Madinah. Setengah kata tinggal di Mekah. Dia tinggal di Madinah, dia pergi hijrah. Ketika itu, setelah seperti itu, ya, iblis-iblis ini mau kacau penduduk Madinah. Dia kata, malam ini kita mesyuarat, kita meeting. Ya, kita meeting, Zoom meeting malam ni, kita Zoom meeting. Ya kan, kita meeting ramai-ramai. Ini jin ni, iblis ni, jin ni. Kita meeting malam ini, kita buat Zoom ramai-ramai, kita mesyuarat betul-betul. Saidina Umar tu keluar daripada Madinah, kita ganggu penduduk Madinah. Ya kan? Ada satu jin itu menyatakan, hati-hati. Jangan ganggu. Kenapa kita nak hati-hati? Kerana Saidina Umar sudah keluar. Malam ini dia sudah keluar daripada kota Madinah. Kita boleh ganggu mereka sebab dia tak ada. Hati-hati. Ridaknya Saidina Umar ini masih tertinggal di masjidnya Madinah. Aku takut kalau kita ganggu, ridak ini akan terbang. Kena kita lempung habis kita. Jangan. Sampai macam tu sekalinya jinnya takutnya kepada Saidina Umar Al-Khattab. Pakaian Saidina Umar pun dia takut. Bagaimana? Itu kaedahnya. Saidina Umar Al-Khattab. Dan Saidina Umar walaupun dia garang macam tu, walaupun dia seperti itu, apabila dia masuk Islam, hatinya ini lunak. Jadi, hatinya ini lunak. Jadi, penemannya Saidina Umar ni ketika dia jadi khalifah adalah setengah kata Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini orang yang baca Al-Quran itu sedap. Sedap. Jadi penemannya atau khodamnya Saidina Umar Al-Khattab ini adalah Abu Musa Al-Asy'ari. Abu Musa Al-Asy'ari ini orang yang melantunkan, seorang yang guru Quran, dia melantunkan Al-Quran. Apabila Saidina Umar rindu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia kata kepada Abu Musa Asy'ari, dia kata, wahai Abu Musa, kamu baca Al-Quran. Maka baca Al-Quran ini dia menangis. Satu ketika Saidina Umar ini pengsan. Dia tengah baca Quran pengsan. Jadi setelah pengsan itu semua dalam keadaan ketakutan. Bila keadaan ketakutan, maka para tabib ketika itu, para doktor ketika itu periksa Saidina Umar ini. Ini kena sakit apa ini? Tidak ada penyakit ini. Periksa tidak ada penyakit. Periksa ini, tak ada penyakit. Ya, tak kena penyakit ketika itu. Lalu, setelah Saidina Umar ini sedar dan tanya, penyakit apa ya Umar? Saidina Umar menyatakan, aku baca Al-Quran tadi, masuk dalam hatiku, aku tak tahan, ternyata aku pengsan. Sampai seperti itu. Itu Saidina Umar. Dan Nabi Muhammad SAW cerita kepada Saidina Umar ketika itu. Dia kata, wahai Umar, semalam aku bermimpi. Nabi Muhammad SAW bermimpi semalam. Dia kata, wahai Umar, semalam aku bermimpi. Aku bermimpi Allah Subhanahu Wa Taala dorongkan aku untuk melihat syurga. Ya wahai Umar, semalam aku bermimpi dan Allah Subhanahu Wa Taala tunjukkanku syurga. Jadi aku masuk dalam syurga. Dalam mimpiku tersebut aku masuk dalam syurga Allah. Dan aku lihat satu wanita. Ketika itu wanita itu berwuduk, anak bidadari, berwuduk ketika itu. Di sebelah wanita tersebut mempunyai istana yang cantik, megah, luar biasa. Lalu aku bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat, ini punya siapa nih? Aku tanya wanita tersebut, ini punya siapa? Wanita dengan Jibril menyatakan ini mempunyai, ini hak
Ini adalah haknya Sayyidina Umar Al-Khattab. Lalu bila seperti itu, aku tidak lihat cemburu, aku lihat seperti itu, lalu aku keluar daripada mimpi tersebut, aku keluar. Sayyidina Umar bila cerita kepada Sayyidina Umar menangis. Sayyidina Umar menangis, ya kata Rasulullah, maafkan aku ya Rasulullah, kerana dalam mimpimu itu membuatkan kamu cemburu dengan urusanku wahai Rasulullah. Demi Allah aku tidak ada niat. Nabi Muhammad menyatakan la ba's, tidak ada masalah wahai Umar. Nak ceritakan bahawasanya kamu sudah ditempahkan oleh Allah dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sayyidina Umar ini salah satunya orang yang dijamin akan Nabi Muhammad di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dalam syurga Allah. Dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, yang jadi khalifah ketika itu Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah, teman yang paling akrab dengan Abu Bakar adalah pembantu Abu Bakar adalah Sayyidina Umar. Setelahnya Abu Bakar meninggal dunia, Sayyidina Umar jadi khalifah ketika itu. Jadi perdana ketika itu, jadi orang besar. Amirul Mukmin, raja orang mukmin ketika itu. Bila raja orang mukmin ketika itu, orang murtad pun banyak ketika itu. Palestin, ya, Palestin yang kita sekarang ini berperang itu, Palestin itu dirampas oleh kaum Yahudi ketika itu. Dirampas oleh orang kafir ketika itu. Bila dirampas oleh orang kafir, terdengar, Sayyidina Umar ini terdengar bahwasanya orang kafir sudah merampas Masjidil Aqsa ketika itu. Bila dengar seperti itu, Sayyidina Umar menyatakan, bila sampai surat kepada Sayyidina Umar menyatakan, besok kita akan berangkat menuju ke Palestin. Menuju ke Masjidil Aqsa untuk merampas kembali kunci yang telah dirampas oleh orang Yahudi. Bila dengar seperti itu, Sayyidina Umar menyatakan bahawasanya pembantunya Sayyidina Umar menyatakan, wahai Amirul Mukmin, sekarang ini kita nak pergi rampas Baitul Maqdis. Alangkah bagusnya kalau kamu ini tukar pakaian. Alangkah bagusnya kalau kamu ini tukar pakaian. Sebab Sayyidina Umar walaupun dia jadi Perdana Menteri, dia jadi Khalifah, ya kan, Amir Mukmin, ya Allah, miskin, tidak ada duit. Dia tidak mempunyai duit, tidak ada duit. Bajunya ini 12 compan cantung, 12 ini. Tampalan, 12 tampalan dan dijahit dengan sarung, jumpa sarung jahit, jumpa 12 tampalan, setengah kata 7 tampalan, setengah kata 12 tampalan, dijahit. Ya. Itu Khalifah Amirul Mukmin. Raja kaum muslimin. Tidak ada duit untuk nak beli pakaian yang baru. Sampai khadamnya, pembantunya menyatakan, Amirul Mukmin, kalau kita nak pergi rampas kunci dari Baitul Maqdis, kita pakai pakaian yang tegak, pakai pakaian istana, ya kan, kita sediakan kenderaan yang hebat agar mereka ini gerung kepada kita, agar mereka ini takut kepada kita. Bila seperti itu, Sayyidina Umar berfikir, oh iya, kalau macam itu, tukar pakaian. Sayyidina Umar ini tukar pakaian. Dia tukar pakaiannya, pakai pakaian yang bagus, ya kan? Dia keluar. Bila keluar tak jauh daripada istana tersebut, dia berhenti. Lalu pengikut-pengikut dia menyatakan, wahai Umar, ada apa kamu berhenti? Kenapa kamu berhenti, wahai Umar? Kenapa kamu berhenti? Apa jawab Umar? Aku mulia bukan dunia. Aku ni dimuliakan oleh orang. Aku dimuliakan oleh Allah. Aku dimuliakan akan Nabi. Aku dimuliakan akan umat. Generasi ke generasi. Bukan kerana dunia. Aku mulia kerana Islam. Kerana aku masuk Islam menyebabkan aku ini mulia. Bukan kerana kekayaan. Bukan kerana harta dunia. Bukan. Aku mulia kerana agama. Kerana apa aku nak tunjuk dunia kepada mereka? Aku tunjuk agamaku kepada mereka. Lalu diputar balik, lalu dipakai pakaiannya yang 12 tampalan tersebut, pakaian tersebut, dan dinaiki keldai yang kurus, dibawa
Dia bawa satu orang pembantunya yang kadang-kala pembantunya naik keldai, kadang-kala dia naik keldai, pembantunya tarik, kadang-kadang dia tarik pembantunya dengan keldai tersebut. Sampai di Baitul Maqdis. Orang tanya, sampai di Palestin, Masjid Al-Aqsa, orang tanya, "Man anta?" Siapa kamu? Saya Sayyidina Umar Al-Khattab. Sayyidina Umar Al-Khattab, dia kata, Amir Mukmin, ya Amir Mukmin Sayyidina Umar Al-Khattab, berhenti sebentar. Adakah kamu benar Sayyidina Umar Al-Khattab? Berhenti semula. Dia buka. Orang kafir buka bukunya. Sampai dalam cerita bukunya itu ada Sayyidina Umar Al-Khattab. Ada dalam buku orang kafir tersebut. Dia buka, dia kata, Umar Al-Khattab bajunya ini 12 tampalan. Dia kira 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Satu lagi, dia bawa keldai yang kurus. Oh, kurus kering keldainya. Ya kan? Terus yang ketiga, kadang-kala dia naik keldai, kadang-kala hambanya naik keldai. Dia tanya hambanya, iya benar. Ambil kunci, bagi ke Sayyidina Umar Al-Khattab. Bagi terus. Sayyidina Umar ambil, bawa balik. Tengok. Tunjuk kemuliaan, Allah gantikan kehebatan. Ya. Tapi kalau dia pakai pakaian istana, kalau dia pergi dengan rombongan yang hebat, mungkin berperang pada hari tersebut. Mungkin akan berperang pada hari tersebut. Akan tetapi, Sayyidina Umar tunjuk kemuliaan, ya kan? Agama ini dengan akhlak, dengan segala-galanya, ya, orang kafir ini serah kunci, tidak bergaduh. Serah kunci tersebut, tidak ada permusuhan, pergaduhan ketika itu. Ulang Sayyidina Umar. Dan Sayyidina Umar juga berlaku di Mesir ketika itu. Situ itu berlaku di Mesir, di Sungai Nil. Di Mesir itu air tak pernah surut, melainkan pernah surut di zaman Fir'aun ketika itu. Ya, ente kena Fir'aun, enta kena Fir'aun, bukan bapak saudara enta. Fir'aun ini banyak. Fir'aun ini raja. Fir'aun ini raja. Fir'aun ini bukan teman kita, bukan kawan kita yang ada di kedai kopi. Bukan. Ini Fir'aun, ini memusuhi Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad, setiap Nabi ada Fir'aunnya. Setiap Nabi ada Fir'aunnya. Fir'aun Nabi Muhammad siapa? Fir'aun yang di zaman Nabi Muhammad. Abu Jahal dengan Abu Lahab. Fir'aunnya Nabi Musa, Fir'aun yang kita nak cerita ini ketika itu kering, sungai Nil. Satu kali. Itu. Dan pernah kering juga, bukan kering. Ini berlaku airnya. Riwayat menyatakan airnya ini tidak naik. Hanya sekadar itu saja. Lalu setiap tahun nak suruh air ni subur, jadi lempar anak dara dalam air tersebut. Lempar dalam hidup-hidup ataupun bunuh anak dara, lempar dalam hidup. Setiap tahun buat seperti itu. Upacara ya. Upacara iblis ini seperti itu. Upacaranya sembelih ataupun bunuh wanita, lempar dalam itu. Bunuh wanita, lempar dalam itu. Lalu dengan kabar kepada Sayyidina Umar Al-Khattab bahawasanya ritualnya ini, perbuatan mereka ini adalah syirik. Perbuatan mereka ini adalah syirik. Dia dengar Sayyidina Umar seperti itu. Lalu Sayyidina Umar tulis satu surat. Dia menyatakan Assalamualaikum. Kasih salam dah semua. Dia kata, Ana Umar Al-Khattab. Ana Sayyidina Amirul Mukmin Sayyidina Umar Al-Khattab. Surat ini, lembaran ini, wahai pembantuku, kamu pergi di Sungai Nil, kamu buang lembaran tersebut dalam sungai tersebut. Bila buang tersebut, tahun tersebut air tak pernah kering sampai sekarang. Kerana apa? Iblis yang jaga setiap tahun dalam itu, setan jin yang jaga tersebut, kalah dengan tulisannya Sayyidina Umar Al-Khattab sampai gementar lari ke mana tak tahu. Tak tahu lagi ke mana tak tahu. Itu keberanian sampai auranya Sayyidina Umar ini memang hebat. Saya sering obat orang walaupun tak pandai, walaupun cak ayam, ya kan? Kita tak berapa pandai nak obat-obat orang ni, orang masuk jin apa semua kita tak pandai, tapi sedikit-sedikit tu bolehlah. Sebab kita juga belajar ketika itu, sedikit-sedikit itu boleh. Lalu kebanyakan apabila kita sebut Sayyidina Umar, biasanya jin minta maaf lah. Ya kan? Kita kata, Ja'a Umar, ya Umar Al-Khattab, ya Sayyidina Amirul Mukmin Sayyidina Umar Al-Khattab. Bila kita sebut seperti itu, jin biasanya akan
akan mengaku bahawasanya dia nak keluar lah. Itu keberanian, auranya nama Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan keedah di sini, ya kalau kita biasanya kalau orang taruh nama anak dia Omar, anak dia memang buas lah, anak dia aktif lah, memang terbang sana naik pintu lompat ni, behu dia tendang, ya kan, lori dia cabut tayar, ya kan, kipas dia putar ikut balik, ya kan, orang tengah solat dia macam-macam. Kalau Omar ini bila taruh nama seseorang itu Omar, dia akan jadi keras seseorang panggilan tersebut. Jadi orang tua ni kena bijak. Kita ini bila kita ada anak kita kena bijak. Apabila kita tengok bila anak keluar 1 hari 2 hari kita lihat anak ini keras tak keras. Kalau anak yang keluar ini keras jangan taruh nama Omar. Kalau keras belaga keras habis barang keras pun hancur. Ya kan? Dinding ini hancur. Kerana keras kita tengok orang-orang tua dahulu apabila tengok bayi keluar dia tengok, ni tengok lembutnya ini. Kalau lah nampak kelihatan, contohnya anak sulungnya itu, ya, lahir anak sulung, ya kan? Lahir anak sulung ni keras, ya kan? Keras. Anak yang kedua ini biasanya lembut. Bila lembut, taruh Sayyidina Umar. Taruhnya bukan Sayyidina Umar, taruhnya Omar. Taruhnya Omar. Kalau taruhnya Sayyidina Omar balik awak ni. Ya kan? Ni jengkreng ni. Ini bukan cak ayah ni, cak sekati ni. Ya kan? Seperti itu. Ya, maka tengok di situ. Maka banyak orang jumpa kita, anak dia ni buah sangat. Ya Allah. Kepala bapaknya ditendang. Kepala bapak, kepala kipas, kepala macam-macam, kepala ayam apa semua, macam-macam semua jenis semua. Kenapa? Nama apa? Nama Omar. Ya, Omar. Omar ini namanya bagus tapi tidak sesuai dengan keadaan tersebut. Ya. Tidak sesuai dengan keadaan tersebut. Ya kan? Terus habis pasu-pasu bunga dia karate. Pasu-pasu ni semua karate. Behu dia tendang. Behu tendang. Lori 10 tayar dia putar. Ya, ilaha illallah. Dan nama tukar nama tersebut. Bukan nama yang lain. Bukan nama lain. Tapi kalau dia ni keluarganya lembek je. Lemah. Lembek, lemas, ya kan? Bubuh Omar, dia akan jadi keras sedikit. Tapi yang sudah keras jangan bubuh nama Omar. Kalau bubuh nama Omar, ya masalah. Habislah. Itu seperti itu. Itu Omar, kegerunan manusia ni kepada Sayyidina Omar ini. Kita tak boleh main-main Sayyidina Omar Al-Khattab ini, ya. Ya, Abdullah bin Omar. Akhirnya Sayyidina Omar Al-Khattab ni akhirnya dibunuh. Dibunuh oleh orang ketika itu solat subuh. Setengah kata solat subuh, setengah kata sembahyang Isyak. Setengah kata solat asar. Solat subuh ketika itu dibunuh. Ya. Dibunuh ketika itu datang seseorang, ya, bawa sabitnya, bawa lembengnya itu, sabit yang orang biasanya yang orang potong rumput. Jangan buah rumput untuk kasih ke lembu tu, sapi tu, ya kan? Bawa itu ditekam di sini, ditarik ketika itu. Bila tarik di situ, ya kan? Bila tarik di situ sampai Sayyidina Umar ini solat ketika itu jatuh disambung. Ketika itu disambung. Lalu dibawanya di rumah Sayyidina Umar ketika itu Sayyidina Umar ini pingsan. Dia pingsan. Pingsan ketika itu. Dia bangun daripada tidurnya. Dia menyatakan kepada Abdullah bin Umar. Dia kata, adakah aku sudah selesai solat? Tengok. Ketika seperti itu, adakah aku sudah selesai solat? Ketika itu Sayyidina Umar ini perutnya itu diikat dengan kain. Bila diikat, kain ini masuk dalam perut. Kerana terbelahnya perut Sayyidina Umar ini separuh, bila diikat ini kain ini masuk dalam perut. Masuk dalam perut kainnya. Kita kain masuk dalam mulut. Ya. Diikat ketika ini masuk dalam perut kerana terlalu luas ni tikaman orang musuh kepada Sayyidina Umar ketika itu sampai seperti itu. Jadi bila Sayyidina Umar sedar daripada bangunnya menyatakan, Atimun solat, aku sempurna solat. Anaknya menyatakan, wahai ayahku, kamu belum sempurna solatmu. Lalu seperti itu Sayyidina Umar merangkak, ambil tayamum, ya kan? Tayamum, sambung solat tersebut. Solat lagi, selesai solatnya. Itu sakit bagaimanapun solat. Kita putus cinta tidak solat. Putus cinta. Tak boleh makan durian, tak solat. Tak boleh makan durian ini tak solat. La ilaha illallah. Ya kan? Kenapa kamu tak naik solat? Kenapa kamu tak solat? Tadi aku tak makan durian. Tak ada kesempatan nak makan durian tadi. Durian tak makan sebab habis ke dia orang makan. Jadi aku nak merajuk. Lah.
Yang parah lagi putus cinta. Parah lagi. Ya kan? Kenapa kamu tak solat? Bergaduh dengan ini. Bergaduh dengan ini. Oh, ada preman ni. Tak solat. Masya Allah. Apa kaitan cinta dengan solat? Apa kaitan dengan durian dengan solat? Ini macam-macam manusia. An-nasu ajinnas. Manusia ni macam-macam perangai. Ya, manusia ni macam-macam perangai dia. Ya kan? Seperti itu. Sayyidina Umar bila seperti itu. Ya, bila berlaku seperti itu. Lalu dia solat. Bila solat, dia minta izin kepada Abdullah bin Umar agar bertemu dengan Aisyah. Kamu pergi bertanya kepada Aisyah. Sedangkan dia sudah berjanji kepada Nabi ke dahulu bahawasanya kalau dia meninggal, dia nak tanam ke bumi kan sebelahnya Abu Bakar. Ya kan? Dah setuju. Siti Aisyah sudah setuju. Semua sudah setuju. Permintaannya sudah setuju. Tapi nak yakinkan lagi Abdullah bin Umar pergi bertemu dengan Siti Aisyah bertanya kali yang kedua bahawasanya ayahnya minta izin seperti itu. Yang kedua pergi bertemu dengan orang yang catat nama orang yang munafik. Munafik ini ada satu orang sahabat Nabi yang tulis muka ni munafik. Orang ni munafik. Orang ni munafik. Orang ni munafik. Ya kan? Lalu Sayyidina Umar perintahkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, kamu pergi bertemu dengan sahabat ini bertanya, dalam senarai munafik ini aku ada tak dalam tu? Masya Allah. Ya? Dalam senarai orang munafik yang ditulis ini, adakah aku ada tak dalam itu? Ha? Lalu ditanya kepada orang tersebut, wahai sahabat, aku diperintahkan kepada ayahku perintahkan kepadaku untuk bertanya kepadamu, selama ini kamu menulis orang yang munafik. Munafik ini orang yang memusuh Islam ini bertopengnya Islam. Adakah ayahku termasuk daripada orang tersebut? Adakah ada catatan kamu? Apa jawab sahabat tersebut? Demi Allah, kalau ayahmu ada dalam buku ini, dalam catatan ini, mana aku adalah ketua munafik kalau macam tu. Kalau ayah kamu ada dalam catatan ini, pasti aku ketua munafik. Maka wahai Abdullah bin Umar, kamu kabarkan kepada ayahmu bahawasanya dia tidak ada namanya dalam catatan tersebut. Itu takutnya Sayyidina Umar Al-Khattab. Dengan dosa, dengan tingkah lakunya, dengan segala-galanya, itu takutnya Sayyidina Umar Al-Khattab kepada dosanya. Seperti itu. Dan panjang lagi cerita Sayyidina Umar ini. Kita akan sambung minggu hadapan. Kalau kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala umur kita. Ya. Kalau tidak seperti ini Allah panjangkan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita. Agar kita sambung lagi sejarah-sejarahnya Umar. Sejarah Umar ini agak panjang sedikit. Dan minggu depan kita bahas lagi tentang Sayyidina Umar Al-Khattab. Tentang perjuangannya, tentang sabarnya, tentang keberaniannya, tentang pendampingnya ketika Nabi Muhammad SAW hidup. Dan ada cerita ketika Nabi Muhammad wafat meninggal dunia, ketika itu Sayyidina Umar baca khutbah. Bila baca khutbah orang datang, wahai Umar, sesungguhnya Nabi Muhammad ini meninggal dunia. Dia mengangkat pedang tersebut, dia menyatakan, andai kata kamu sebut Nabi Muhammad seperti ini, aku turun daripada panggung tersebut dan pedangku ini akan pancung kepalamu. Lalu seperti itu, lalu datang Sayyidina Abu Bakar menceritakan, kalau kamu sembah Muhammad, kalau kamu bertuhankan Muhammad, maka Muhammad itu akan mati. Tapi kalau kamu bersembah Allah, bertuhankan Allah yang Esa, maka Tuhan tak akan mati sampai bila-bila. Seperti itu. Itu sejarah-sejarahnya itu panjang lagi tentang sirah-sirahnya, perjalanannya Nabi Muhammad kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan minggu hadapan kita cerita lagi tentang keistimewaan Sayyidina Umar. Jangan merajuk tak solat, makan durian. Tak makan durian. Bab cinta. Saya pesan di sini, ramai orang bercinta, akhirnya putus cinta, tinggal Allah. Putus cinta, tinggal Allah. Masya Allah. Putus cinta, bunuh diri. Putus cinta, ni seperti ini. Allahu Akbar. Subhanallah. Jangan seperti itu. Tahu khair. Seperti itu. Wallah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita akan sambung lagi menghadapan. InsyaAllah panjangkan. Dan saya berterima kasih kepada RM karena jemput saya untuk kasih ceramah di dalam ini, walaupun saya tidak pandai, tapi sedikit-sedikit lah kongsi ilmu sedikit-sedikit walaupun saya tak pandai. Dengan RM saya berterima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan RM diberkati, dirahmati akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila taufiq summa assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.